Hai, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam ruangan santai geologi bersama saya, mantan Profesor Dr. Hamzah Muhammad. Petang tadi, sewaktu minum-minum bersama isteri saya terlihat sesuatu di tangan beliau. Lalu saya katakan, bolehkah saya pinjam objek ini? Dia tidak bermasalah memberikan kepada saya, dan inilah apa yang saya lihat pada petang tadi. Suatu gelang yang diperbuat daripada emas. Datang keinginan saya untuk bercakap dengan saudara-saudara pada petang ini mengenai satu logam yang sangat berharga, iaitu emas. Kita mengetahui bahawa semenjak wujudnya tamadun dan peradaban manusia, salah satu logam yang menjadi sebegitu menarik perhatian ialah emas. Pelbagai bentuk digunakan untuk mengapresiasi emas ini. Sama ada dalam bentuk, kalau dahulunya dalam kehidupan yang begitu mewah, pinggan mangkuk, gelas dan sebagainya diperbuat daripada emas. Kemudian dalam masyarakat yang lebih moden, barang-barang perhiasan diperbuat daripada emas. Seterusnya dalam masyarakat yang lebih moden lagi, emas telah menjadi satu komoditi dan menjadi uang, iaitu sebagai koin ataupun shilling-shilling emas. Jadi pada petang ini saya ingin memperlihatkan beberapa aspek emas ini, kenapa dia begitu penting dan menjadi tarikan, dan seterusnya beberapa perkara yang mungkin anda perlu ketahui tentang emas ini supaya kita lebih senang berurusan dengan emas apabila ada keperluan. Jadi saya ingin mulakan dengan memperlihatkan harga emas di pasaran pada ketika ini dan menunjukkan emas ini terus meningkat harganya daripada zaman dahulu hingga sekarang. Yang saya tunjukkan carta ini ialah harga emas untuk 1 gram selama tempoh 20 tahun. Dari carta ini, saudara boleh melihat pada tahun 2000, harga emas ialah 40 Malaysian ringgit atau ringgit Malaysia untuk 1 gram. Pada tahun 2010, iaitu 10 tahun kemudian, harganya meningkat kepada 130 ringgit Malaysia 1 gram, iaitu meningkat sekitar 3 kali ganda. Seterusnya harga ini melambung lagi pada tahun sekarang, iaitu 2020, lebih kurang 280 ringgit Malaysia 1 gram, iaitu kenaikan lebih daripada 2 kali ganda. Agak sukar kita meramalkan apakah harga seterusnya untuk emas ini, tetapi melihatkan kepada trend yang ditunjukkan untuk 20 tahun yang lalu, ada kemungkinan trend ini akan berterusan naik, dan kita sama-sama lihat pada 2030 nanti berapakah harga emas. Jadi kita perlu, ataupun saya akan menunjukkan kenapa ini berlaku, kenapa emas dan tidak logam-logam lain seperti besi, tembaga, zinc dan sebagainya diagung-agungkan, melainkan emas. Jadi tentu ada beberapa kelebihan berbanding unsur-unsur yang lain yang ditunjukkan oleh emas ini. Ada beberapa sebab kenapa emas begitu dihargai dan harganya naik
pada sepanjang masa. Pertama, kerana kecantikannya. Ini sudah pasti. Ia berwarna kuning terang dan bergemerlapan terutama di bawah cahaya seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini emas dari suatu gelang tangan. Ya. Jadi cantik dan ini sudah tentu menarik. Kedua, kerana emas ataupun aurum dalam bahasa Latin ya, dengan simbol EU ini adalah salah satu logam, tidak banyak, mungkin satu atau dua logam yang bersifat lengai ataupun tidak bertindak balas dengan bahan-bahan kimia kecuali beberapa saja. Jadi dia sangat inert ataupun lengai kepada tindak balas kimia. Yang ketiganya, kerana emas ini sifatnya tidak mudah atau tidak terhakis. Tidak seperti unsur lain seperti besi yang dengan mudah dengan kehadiran air akan berkarat. Tetapi emas stay as it is. Bermakna dia tetap kekal sebagai unsur aurum, AU, walaupun melalui zaman yang panjang. Jadi kita tidak heran kalau emas ini menjadi buruan orang-orang yang mencari harta karun. Dan ingat, apabila kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912 dieksplor semula, emas yang dibawa oleh penumpang-penumpang kapal tersebut masih dalam keadaan yang baik seperti keadaan sekarang. Jadi kita cuma perlu membersihkan saja. Dia tetap sebagai emas. Sifat yang keempat ialah sifatnya yang mulur atau ductile. Maksud ductile ni, emas ini mudah lentur ataupun mudah tempur. Mungkin saudara pernah mendengar gold leaf ataupun keping ataupun daun-daun emas, di mana emas ini ditumbuk kepada ketebalan yang sangat nipis dan masih kekal dan tidak pecah sebagai satu helaian. Jadi helaian emas. Jadi sifatnya yang mulur itu memudahkan dia dibentuk untuk pelbagai rupa termasuk untuk barang-barang perhiasan. Selain daripada itu, emas juga adalah pengalir haba yang sangat baik, superconductor, iaitu mengalir elektrik dengan begitu pantas. Oleh sebab itu digunakan dengan meluas dalam industri elektronik dan industri elektronik pada peringkat-peringkat yang tinggi. Kita tahu dalam komputer riba kita sendiri, laptop kita, malah dalam handphone kita ada emas di dalamnya untuk komponen-komponen tertentu supaya pengaliran elektrik berlaku dengan pantas. Okey, itu 5 sebab. Tetapi tidak kurang pentingnya dan saya letakkan di akhir sebab saya nak menguraikan dengan sedikit lebih lanjut. Sifat emas ini sebagai barang yang sangat jarang kejumpaannya. Kita sebut dia sebagai kejarangan jumpaan. Maksudnya kuantitinya sangat sedikit di dalam perut bumi kita. Jadi cuba saudara lihat data yang ada di bawah ini. Kalau kita ambil batuan kerak bumi itu secara random, tidak memilih di mana emas berada, ambil saja dan lakukan analisis untuk melihat berapakah kandungan emas di dalamnya tanpa memilih. Ya. Daripada ratusan kajian, terbukti bahawa kandungan emas di dalam batu-batuan kerak bumi kita ialah 5/1 Maknanya, untuk mendapatkan 5 bahagian emas, kita perlu mengerjakan 5 bilion bahagian daripada batuan kerak itu. Jadi sangat sedikit itu. Bukan juta ya, tetapi bilion. Mungkin agak sukar kita memahami, saya ubahkan ke dalam bentuk yang lebih mudah kita fahami. 5/1 bilion itu samalah seperti
kalau saudara hendak mendapatkan 1 gram emas, saudara perlu mengerjakan 600 lori, tiap-tiap lori seberat 30 tan muatannya. Barulah kita mendapat 1 gram emas. Itu yang dimaksudkan dengan kejarangan jumpaan. Akan tetapi, dalam realiti, orang mencari emas di tempat-tempat yang tertentu, di mana ada kalanya larutan panas yang membawa emas dari kerak bumi menyusup dan mengisi masuk kepada rekahan-rekahan di dalam batuan, di dalam kerak bumi, dalam batu-batuan itu, dan memekat di situ. Jadi, dalam istilah kita berlaku pemineralan, iaitu konsentrasi ataupun pemakatan unsur tertentu, dalam kes ini emas, pada tempat yang tentu. Dan bila kawasan seperti ini dijumpai, sudah pasti ia dilombong menjadi lombong emas. Dalam kes itu, kepakatannya meningkat, di mana kita boleh mendapat emas 5 bahagian per juta. Kalau tadi bilon, sekarang 5 bahagian sejuta. Dan saya translate atau ubahkan ke dalam bentuk yang mudah. Saudara boleh mendapat 1 gram emas daripada 1 lori batuan seberat 20 tan. Jadi ini sudah dianggap ekonomi untuk diusahakan kerana harga emas itu mahal. Jadi walaupun 1 gram per lori 20 tan, tapi masih dianggap ekonomi untuk diusahakan. Jadi itu beberapa daripada alasan kenapa emas itu menjadi komoditi, menjadi metal atau logam yang begitu berharga, ya, kerana sifat-sifat yang ditunjukkan di atas itu. Selanjutnya saya ingin menyentuh sedikit tentang bagaimana kita menyebut ketulinan emas. Jadi ini penting sebab apabila emas sebagai logam hendak dijadikan bahan perhiasan, ya, jewelry, lazimnya orang tidak menggunakan emas tulin atas alasan sifatnya yang begitu lembut, mudah lentur dan mengulur tadi. Jadi untuk kebanyakan barang-barang kemas, mereka atau pembuat yang disebut sebagai pandai emas itu, goldsmith, akan mencampurkan atau meloyangkan emas dengan logam yang lain yang lebih murah daripada emas. Yang biasa digunakan oleh mereka ialah perak, malah besi, ataupun aluminium dan beberapa logam yang lain. Digaulkan pada suhu tinggi kemudian disejukkan dalam perkadaran-perkadaran tertentu atas alasan yang terhasil itu ialah emas yang lebih keras dan lebih tahan lama sesuai untuk membuat bahan-bahan barang-barang kemas. Jadi khas untuk barang-barang kemas ini kita memberikan bukannya secara random, tapi kita memberikan nama tertentu kepada emas yang digunakan untuk jewelry ini ataupun bahan kemas ini berdasarkan kepada sebanyak mana emas berada di dalam bahan ataupun dalam dalam tersebut, iaitu dalam bahan-bahan kemas tersebut. Maaf saya, mungkin saya mengambil minuman sekejap. Jadi saya paparkan di sini suatu carta yang menunjukkan ketulinan emas khusus untuk tujuan barang kemas dan gelar yang kita berikan kepada emas-emas tersebut. Untuk emas, kita menggunakan ukuran yang disebut sebagai karat. Bahasa Inggeris pun karat, kita karat lah, tapi bukan karat seperti karat besi itu. Ini satu unit untuk emas, iaitu unit 1/1000. Dan khusus untuk emas yang digunakan untuk
jewelry ini, kita menggunakan 24 karat sebagai angka atau karat maksimum. Dan semua yang lain itu dikadarkan kepada 24. Ya. Jadi cuba kita lihat beberapa contoh. Saya tak tunjukkan semua sekali. Tapi dari atas itu kita lihat kalau keseluruhan emas itu adalah emas, ya, maknanya tidak dicampurkan dengan sebarang logam lain, maka dalam kata matematiknya 24/24, jadi peratus emas dalam bahan tersebut ialah 100%. Kita gelarkan apa? Kita sebut dia sebagai carat gold atau emas karat, ataupun kita boleh rujuk sebagai emas tulen. Dan ini yang saya sebutkan tadi, kebiasaannya jewelry ini tidak dibuat dari emas tulen, tetapi coin, gold bar dan sebagainya adalah emas tulen. Apabila dicampur dengan bahan lain, kita dapat misalnya kadar 22 karat terhadap 24 karat maksimum itu, dan ini dari segi peratus ialah 91.6%. Jadi ini boleh kita rujuk dia sebagai emas karat 22 atau 22 karat gold, dan yang lazim orang-orang kita menyebutnya pula ialah emas 916. Jadi 916 itu terbit daripada peratus emas, iaitu 91.6. Bermakna ada 8.4% logam-logam lain yang dicampurkan sebagai loyang kepada emas tersebut untuk menjadi emas 916. Lebih turun mutu emasnya ialah apabila karatnya cuma 18 terhadap 24, iaitu 75% emas. Ya. Jadi 25% ialah logam-logam lain yang dicampurkan. Ini boleh kita rujuklah sebagai emas 18 karat, 18 karat gold, ataupun mungkin saya pernah mendengar orang-orang kita menyebutnya sebagai emas pound. Emas pound, saya tak tahu dari mana datangnya perkataan emas pound. Adakah pound yang 12 tahil 1 pound itu ataupun bagaimana, ya, saya tidak pasti, tapi disebut atau dirujuk sebagai emas pound. Jadi kita fahamlah sekarang kalau orang sebut emas pound atau emas 18 karat, dalamnya cuma terdapat 75% aurum atau emas, 25% bahan-bahan yang lain. Lebih jatuh lagi ketulinan emas itu ialah apabila cuma mengandungi 9 daripada 24 karat. 9 pada 24, ini 37.5%. Ini boleh kita rujuk sebagai emas 9 karat atau 9 karat gold. Dan dalam istilah-istilah yang digunakan oleh publik umum, terutama orang Melayu lah, ya, digunakan sebagai emas swasta. Jadi emas swasta maknanya masih emas, tetapi kuantiti emasnya lebih sedikit saja daripada 1/3 daripada bahan tersebut. 2/3 adalah unsur-unsur yang lain. Jadi biasanya emas swasta ini tak bolehlah nak dijadikan cincin pertunangan ataupun hantaran dan sebagainya. Ya. Biasanya orang mengambil. Dalam masyarakat kita, kelazimannya kita menggunakan emas 916, iaitu 91.6%. Jadi saya rasa untuk kali ini cukup dahulu santai geologi kita. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang, saya akan cuba membuat sedikit uraian mengenai gemstone ataupun batu permata, ya, supaya ini menjadi manfaat dan pengetahuan kepada kita semua. Jadi sebelum saya beredar, saya pegang semula emas isteri saya tadi, dan saya nak serahkan kepada beliau dengan satu jaminan bahawa ini betul emas 916, kerana sudah menjadi satu peraturan
emas itu bersijil, harus ditulis kandungannya, sama ada 916 ataupun tidak, ataupun tulen. Dan ini di-engrave kepada satu tempat di dalam emas tersebut. Tapi biasanya kita perlu meneliti dengan kanta mata kerana engrave-nya sangat halus. Tetapi dia akan menuliskan 916 di situ, menandakan itu ialah emas yang berketulinan 91.6%. Jadi itu sahaja buat kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar. InsyaAllah kita akan mendengar penerangan saya lagi di masa yang akan datang. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa tekanlah tombol loceng supaya saudara boleh mengikuti lagi Santai Geologi dari saya. Sekian, terima kasih.